What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Sahaja Sembang. Aku Faizwan, salam Jumaat daripada admin Sahaja Sembang. So, tadi dekat ruang post community aku ada maklumkan kepada korang yang mana aku akan baca segala komen-komen yang terkini lah, okay? Dan tengoklah sedaya mana aku dapat membaca komen-komen korang, okay? Biasalah setiap Jumaat, insyaAllah rasanya dah 2 minggu kot aku ada maklumkan. Kalau kau perasan, aku akan sentiasa bacakan komen-komen yang terkini lah daripada kalian semua. Lebih-lebih lagi lah komen-komen yang kadang-kadang menanyakan soalan dan aku tak nak tanya, aku tak nak jawab dekat situ. So aku jawab lah dalam sesi orang kata this episode daripada channel Sahaja Sembang. Okay, tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Okay, cerita pasal KWSP. Ada tergerak hati, ada aku baca kat ruang komen. Tiba-tiba ada orang komen kata, "Bang, betul ke pengeluaran KWSP ni one off? KWSP ni betul ke one off?" Lepas itu aku cakap, "Okey, daripada mana? Statement daripada mana?" Okay, dan bukan aku sahajalah. Okay, ada orang juga WhatsApp aku dan mengatakan dan menanyakan soalan begini. Ni one off ke? Betul ke? Sungguh ke? Sebab ada refer kepada someone, okay, yang memberitahu bahawa ini adalah one off, okay. Dan aku cakap, okay, daripada kenyataan mana tu? Kenyataan mana? Please give me. I want proof. Sekarang ni memang perlukan proof aja guys. Okay, dan dia ada tunjukkan, okay, paparan daripada harian Metro sendiri. Okay, jom kita tengok dan kita bacakan sikit. Okay, jom. Ini sebenarnya daripada sidang kata pengeluaran khas perwakilan UMNO rakam perhargaan. Okay, aku highlightkan yang isu ni je lah dulu Sekejap dia macam-macam ni. Okey, kita baca dari sini. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluluskan pengeluaran khas RM10,000 berkenaan. Katanya dia bersyukur kepada Allah SWT kerana akhirnya kerajaan bersetuju untuk membenarkan mereka yang layak mengeluarkan wang simpanan KSP secara one off. Okey, ini kenyataan daripada Zahid Hamidi. Okey, yang amat berhormat Perdana Menteri, saya dan perwakilan ingin ucapkan syabas dan tahniah. Ini suara akar umbir. Bosku menyebut, Dr. Ashraf menyebut, saya menyebut. Okey, tetapi ada yang tumpang semangkuk. Pembangkang bila kita tahu PM nak umumkan, dia kata dia yang minta. Sebenarnya ini adalah perjuangan UMNO katanya ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden di sini hari ni. Okey, tak kisahlah sesiapa pun, yang penting benda ni pun dah settle. Cumanya ada, kalau kita tengok kenyataan ni, okey, ini sebenarnya kenyataan daripada Zahid Hamidi. Okey, dia bukannya kenyataan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia maybe sebab bila dah biasa kita tersebut perkataan 10K one off, dah terbiasa. So kadang-kadang berita, okey, kadang-kadang kenyataan daripada harian Metro pun kadang-kadang tersasul juga. Okey, dan ini sebenarnya tidak membuktikan lagi bahawa 10,000 ni secara one off. Okey, walaupun ini statement kata kenyataan rasmi lah, okey, daripada harian Metro, okey, berita yang boleh dipercayai dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni pun berlaku dekat kenyataan-kenyataan sebelum ini. Okey, kalau kita tengok pun waktu suara Dr. Ashraf, okey, dia ada mengatakan one off, okey. Lepas tu kenyataan daripada Pekan, okey, iaitu Najib Razak mengatakan 10,000, 5,000 dan sebagainya, bukannya one off. Dia tak sebut one off. Okey, dia kata secara peringkat. Korang boleh usahlah, okey, berita-berita ataupun statement-statement sebelum ini. Okey, kadang-kadang ini membuatkan kadang kita confuse. So sebab itulah kita fokus kepada kenyataan rasmi sahaja. Okey, kita tunggu apakah dia punya option yang bakal KSP akan terima. Okey, dan kalau kita tengok kat sini pun ini sedikit sebanyak lah yang aku
Tak tahulah, ini dulu iSinar. Okey, kalau kita lihat, ini bukannya paparan yang sekarang Okey, ini iSinar waktu ketika tu 10,000. Dan mungkin akan berlaku begini. Okey, maksudnya pengeluaran dia tak adalah interim tetapi berfasa. Okey, maybe 1,000, 1,000, 1,000. Ataupun ini depends pada ada option yang seterusnya. Okey, yang maybe ada dua kategori. Kategori yang pertama mempunyai baki tertentu yang mana dia boleh keluarkan one off terus. Okey, dan bagi korang yang mempunyai baki yang tidak mencukupi, mungkin akan ada option korang boleh select. Okey, ini berapa sekian. Okey, sebab apa? Melalui suara daripada Dr. Ashraf dan juga memo yang sebelum ini kita pernah dengar, okey, memang targetnya untuk membantu golongan M40 ke atas dan T20 dan tidak fokuskan kepada golongan B40 yang mempunyai baki yang sebenarnya kurang, okey, daripada apa expectation dan kata suara yang ditujukan oleh Dr. Ashraf sendiri melalui memo dan petition. Okey, dan cumanya itu yang aku dapat ceritakan. Okey, buat sementara tu antara one off ataupun ini. Okey, kita tunggu saja keputusan rasmi daripada Tengku Zafrul ataupun daripada QSP sendiri. Dan seperti yang dijanjikan, aku just nak share, okey, nak baca je komen-komen kalian yang kat luar sana. Okey, sebenarnya saja-saja kita nak saja Jumaat petang ni. So jom kita tonton dan tengok komen-komen yang terkini lah. Ini berkaitan dengan scammer lah. Okay, scammer yang aku baru post kat community nak jadi abang kad tu. Kita tengok komen diorang, ada yang gelak-gelak aja. Okay, tapi kita tengok komen ni, akaun KSP memang ada tapi balance dalam tu yang tak berapa nak ada. Ini kata daripada Hakim Magistrate. Okay, lepas tu daripada Zainul dia gelak-gelak aja. Okay, Muhammad Saad Rosbandi Roslan, ni mau bodek abang-abang yang dapat KSP ni. Hati-hati, jangan terpesona dengan lirikan mata ya. Okay, daripada Oyo Ogre, bukan scam ni, jujur dia nak abang kad. Tak handsome tak apa, janji KLSP ada. Ini kira-kira barulah. Okey, lepas tu kita tengok ni RS Jack Douglas. Oh, tapi yang BKM, BKC, GKP tu tak nak ke jadi abang kad? Yang ada ni semua. Sebab dah habis dah kan, BKM dah habis. BKM belum lagi ya, BKC dah habis, GKP tu dah habis lah. Okey, dan juga ada certain komen yang lain pula daripada posting aku yang berkaitan dengan scammer. Daripada Jeb Reanus Simon. Terbaiklah, thank you sebab ada peringatan. Sebab dah peringatan. Thank you sebab dah peringatan. Okey, aku tak faham apa maksud dia. Okey, tetapi ini sebagai peringatan je guys. Bukannya saja-saja je nak bagi tahu pasal hal-hal scammer ni. Dan mungkin ini terjadi kepada korang sekiranya korang tak aware dan korang tak tahu. Lebih-lebih lagi maybe orang yang tak aware pasal situasi sekarang. Okay, sekarang scam, korang pun tak ada join dalam grup-grup scammer kan. So sebab itu korang perlu aware pasal benda ni. Okay, dan seterusnya aku tengok tak ada. Okay, ini pun daripada post community aku ada tunjukkan screenshot. Okay, scammer-scammer yang ada. Korang boleh pergi ke post community. Post community aku pun aktif juga. Okay, kat sini pun beritahu aku Su90 mentang-mentang dah luluskan 10K, ada-ada je iklan mangkuk hayun ini kan nak scam orang. So pinjam kat company, nenek-nenek kan. Okay, apa-apa dah kena call, nombor tak dikenali, macam-macam rupa nombor. Okay, ini sebab tu aku beritahu korang kan. Yang terbaru pun kalau tengok dekat post Azmi Bugis pun ada kenyataan dan aku ada post kat community. Okay, kalau korang perasan kan. Okay, sekejap aku tunjukkan di post community. Itu penting sebab aku selalu aktif kat situ guys. Okay, so korang perlu lihat-lihat ruang komuniti aku lah. Okay, supaya korang tak terlepas lah. Okay, untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Kenapa bila aku nak buat shoot je mesti ada orang message dan sebagainya kan. Kan, macam-macam sekarang. Okay, kalau kita lihat kat sini, ini pun salah satu juga. Okay, orang yang cuba nak scam. Okay, ini daripada hal ehwal pengguna. So kena berhati-hati guys. Kita tidak jangka perkara begini pun akan keluar. Okay, ini terdapat dekat korang punya
korang punya SMS. Okey, perhatian. Nampak nama korang kan. Okey, al-Aisina anda dibekukan buat sementara waktu bagi memberi laluan. Pihak bank menguruskan baki tertunggak anda. Sila hubungi. Tiba-tiba pula Aisinar kan. Ini bila punya ni? Bila punya pun dia kata today. So kiranya takut perkara-perkara begini pun bakal terjadi juga. So korang kena berhati-hati sekiranya korang dapat SMS. Dan untuk pengetahuan korang, data-data yang ada dekat kita punya mana-mana yang kita pernah register memohon sebelum ni pun. Okay, sebab aku pun pernah bagi tahu dalam hal ni. Benda ini sentiasa ada guys. Mereka ni sentiasa simpan kita punya data-data. Okay, dan ada orang punya organisasi-organisasi tertentu, diorang akan membeli data-data ini. Okay, dengan harga yang mungkin ada yang murah, ada yang mahal. So depends. Okay, target audience dia untuk dia call secara random. Sama ada, okay, maybe dia tengok, okay, ini harga satu data ni contoh 50 tahun ke 60 tahun. Okay, so dia ada data contoh I nak 30 ke 50, 30 ke 40 tahun. So data-data ni I nak beli. So dia ada backdoor business yang akan organisasi tertentu akan membeli, okay, daripada pihak-pihak tertentu, dan kebiasaannya pihak-pihak bank. Okay, pihak bank, pihak yang orang kata menyimpan data-data kita. Okay, dan mereka ni yang akan membeli, dan diorang akan secara random akan buat panggilan-panggilan macam ni dan hantar SMS. Okay, dan sesiapa yang terkenalah. Siapa tak kena, tak kenalah kan. Ini kiranya luck lah. Okay, ini kira luck. Okay, dan seterusnya kita baca komen yang lain pula. Okay, sekejap. Okay, ni still lagi cerita pasal scammer. Aduh, palsu lah pula kan. Okay, ni bukan cerita pasal pasal scammer. Ini cerita pasal Tengku Zafrul. Okay, ada keluarkan kenyataan di Facebook beliau yang mengatakan akan meletakkan jawatan. Okay, dan utusan Malaysia yang keluarkan statement ni. Dan Tengku Zafrul kata tegur utusan Malaysia jangan sewena-wenanya mengeluarkan kenyataan begini tanpa datang kata dapatkan maklumat daripada PA dia ke dan sebagainya. Okey. So dekat sini Eddie ada maklumkan, aduh palsulah pula. Kan lebih baik elok kalau berita ini benar. Okey. Ini disebabkan Tengku Zafrul sendiri ada keluarkan kenyataan. Sekiranya KSP 10K ni dikeluarkan, saya rela letak jawatan. So nampak bila dah kena macam mana nak buat? Okay. Dan seterusnya ini berkaitan dengan scammer juga. Asumu. Okay. Bang nak tanya, kalau scammer LHDNM, kalau lepas tu kita terberi nombor IC tapi info lain tak ada, namun scammer tu dah check siap sebut nama full lagi, macam mana diorang boleh ambil tak duit kita dalam bank? Okay, untuk pengetahuan Asmu, okay, sebenarnya benda ini dia tak boleh nak berlaku macam tu sahaja. Sebab mereka pun dah ada data. Okay? Ada data yang masih lagi tak komplit yang dia nak dapat. Okay? So, kena berhati-hati kat sini. Sebab itulah dia call. Dia nak something lagi. Okay? Kalau dia dah dapat, buat apa dia nak call lagi kan? So sebab itulah dia masih lagi ada benda yang dia tak dapat lagi. So kalau macam IC dia dah ada, nama penuh dia ada, okey, cumanya dari segi orang kata account bank ke, lagi detail pengesahan dan sebagainya. So benda ini takut ada memang betul-betul dia nak mainkan korang. So korang kena hati-hati dalam hal-hal beginilah. So kita tak nak perkara-perkara ini berlaku. Okay, lagi-lagi korang yang kat luar sana mungkin mempunyai ayah ke, mempunyai orang yang bekerja tak pernah dapat notification daripada KWSP selama ni. Tiba-tiba baru bekerja dalam sekitar 4 bulan macam tu kan, tiba-tiba dapat info macam ni. Oh, ingatkan betul lah kot. Okay, so tergerak hati, bagi je info tu dekat SMS dan balas dan sebagainya, ataupun time call, ikut je apa dia nak. Ini pun bahaya juga. So diharap korang faham, okay, situasi sekarang ni bukan perkara-perkara main-main. Okay, mereka ni pun perlukan duit saat-saat ni. Tak ada bisnes, so bisnesnya apa? Okay, dapatkan modal, dapatkan data-data, so call everyone yang diorang rasa secara random boleh tipu korang. Okay, dan seterusnya kita baca komen yang ni. Okay, ini daripada Furi Cita. Wow, ini
daripada posting scammer jugalah. Okey. Wahai makcik tipah, jangan mudah kena tipu dua kali oleh orang luar. Orang luar tu siapa? Ni macam-macam. Okey, korang kena make sure, pastikan kalau kita tengok statement tu, kalau dia Google Translate ke daripada orang Nigeria ke kan, pun boleh jadi juga. So, kena aware dalam hal ni. Kita kena selesai. Okey, dan seterusnya Rick Hunter, minta maaf guys cubaan bagi 10k katanya. Gitu dia. Next, Muhammad Hafiz scamming Aris, okey. Dan seterusnya Azizam, dah tak jadi resign ke SP. Jangan buat lupa rakyat minta one off, jangan bagi runcit-runcit ini daripada statement daripada Tengku Zafrul yang palsu itulah. Okey. Dan seterusnya iaitu daripada info tentang BKM. Terbaik admin, teruskan info-info yang terbaru untuk kita saja sembang. Semoga urusan admin dipermudahkan. Thank you. Terima kasih banyak. Okey, dan untuk pengetahuan korang pasal BKM ni, okey, sekiranya korang nak tanya bila tarikh, bila masa, semuanya akhir bulan Mac ni. Dan berkemungkinan awal bulan April yang akan start pembayaran. Okey, dan untuk kelulusan, semakan dan sebagainya, nak pengumuman tu berkemungkinan akhir bulan 3 ini. Itu dah confirm. Okey, mana-mana pun liputan sekiranya korang tanya call ke ataupun korang email ke, okey, ini jawapan balas daripada pihak LSDNM. Okey, dan seterusnya komen siapa lagi? Sim. Salam bro. Okey, alhamdulillah terbaik, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ini ada posting aku tentang Hasan Al-Basri. Okey, Max Typewriter. Okey, kalau kita tengok umur 25 tahun boleh keluar tak? Okey, umur 50 tahun kan dah bagi tahu tadi syarat-syarat dia apa. Okey, syarat-syarat dia mesti dah 50 ke bawah, tak silap aku, ke 55 tahun ke bawah. So maksudnya 25 tahun ke atas tu boleh lah, tak ada isu lah. Okey. Okey, dan seterusnya kita baca komen daripada Muhammad Yushafidi. Aduh, ingat kisah benar. Ini posting Tengku Zafrul lah. Okey. Tapi dah janjikan kan. Kan janjikan nak letak jawatan kan. Okey. Ini posting aku yang berkaitan dengan scammer. Okey, Mr. Potato admin. Nanti kalau ada link latest daripada QSP untuk apply 10k, inform kami By the way, terima kasih sangat-sangat Kak admin tak putus-putus perjuangkan hak kami dan terus dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih banyak Mr. Potato. InsyaAllah jangan risau, admin akan sediakan dan membuatkan satu video kenyataan secara rasmi. Okey, inilah linknya, inilah websitenya. Orang boleh mohon nanti untuk pengeluaran 10k, bukan one off, 10k tu. Okey, kena SP. Okey. Okey, jom seterusnya daripada Muhammad Faizi. Laju je puak-puak ni buat kerja. Mentang-mentang dah tahu orang ada duit, ini pasal scammer dah. Okey. Dah terjatuh, dah jauh pula. Okey. Okey. Seterusnya Nur Iman Jainuddin tengkorak. Ni berpeluh dah weh. Okey, apa cerita ni? Ini cerita pasal tu lah. Okey. Terbaik. Okey. Albert Borneo, Ahlong dan scammer. Okey. Zarin alias dalam duk remind nanti kena gak seorang dua. Mesti ada. Okey, sepandai-pandai tupai melompat, seekor dua jatuh ke tanah jua. Bagus juga ada punya ni. Okey, daripada jiwa brutal. Sama je dalam proses. BKM ni dalam proses. Okey, so kalau kenyataan daripada orang kata 15 hari bulan tu semuanya kenyataan tipu guys. So jangan percaya guys. Okey, itu saja yang aku dapat kongsikan hari ni. Okey, tentang orang kata isu-isu KSP, baca komen daripada kalian semua setiap hari Jumaat ini. Okey, terima kasih kerana support guys. Terima kasih kerana rajin komen. Okey, kalau siapa yang mendoakan admin, terima kasih banyak. Dan juga admin doakan kalian juga dipermudahkan urusan nanti. Dan kita ni, okey, dipermudahkan urusan sekiranya kita dapat nanti 10,000 dah announce secara detail nanti. Okey, apakah dia punya, macam mana cara permohonan dia dan sebagainya. Semoga benda ini menjadi mudah bagi kita untuk memohon. Dan untuk pengetahuan korang please, sekiranya korang nak mengeluarkan, korang betul-betul memerlukan, korang keluar je. Tetapi bagi aku, sekiranya korang nak keluar tanpa hala tuju apa semua, okey, korang keluar je, korang boleh. Tetapi please guys, okey, korang tak tahu nak buat apa, cuba buat saving lain. Okey, maksudnya saving
di tempat lain, pelbagaikan, and then sekiranya korang memerlukan, korang just keluarkan. Okay, so korang boleh beli. Sebab sekarang ni KLSP dah keluar kan, so kau boleh ambil, okay, orang kata peluang. Ambil 10,000, okay, tak nak guna pun tak apa. Tak guna pun tak apa, please. Ambil sahaja sekiranya korang cukup. Pergi ke tempat-tempat saving, okay, investment, okay, ataupun yang betul-betul boleh dipercayai 100%. Okay, lepas itu korang letaklah kat situ, kumpul-kumpulkanlah, okay, biar bagi manfaat kat situ. Jangan sehabis-habis je. Melainkan kalau sekiranya korang nak gunakan untuk membayar hutang, membayar apa-apa yang korang perlukan, itu tak menjadi masalah. Okay, sebab itu duit korang. Cumanya apa yang aku boleh cakap, sekiranya korang ni daripada orang pakar ekonomi, pakar kewangan sekalipun, suka hati aku nak buat duit ni dengan apa. Okay, please guys, jangan sempitkan pemikiran dorang ni. Cumanya sekiranya korang pakar-pakar ekonomi ataupun pakar kewangan sekalipun, nasihatkan mereka dengan cara begini. Ambil keluar je. Okay, cuba pelbagaikan tempat lain. Okay, investment, saving lain. Jangan letakkan dalam satu tempat saja. Memang KLSP mempunyai dividen yang tinggi dan sebagainya. Okay, tetapi bila kita nak dapatnya? Okay, ini peluang yang ada. Teruskan. Okay, itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini, yang panjang lebar ini, sebanyak 21 minit ini. Okay, so bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.